Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so untuk hari ini, kita masih lagi dalam topik yang sama iaitu bab 2 ekosistem di mana kita akan tengok tentang 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. So untuk hari ini, kita tengok yang warna kuning tu dulu saling bersandaran antara organisma dengan persekitaran. Okey, so untuk saling bersandaran ni ada beberapa istilah yang kamu kena tahu, kamu kena faham. Iaitu habitat, spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. So kita pergi satu persatu. Baik, yang pertama untuk habitat. Habitat tu apa? Habitat ialah tempat tinggal atau persekitaran sesuatu organisma. Okey? Panda tinggal kat mana? Ikan tinggal kat mana? Burung tinggal kat mana? Okey, boleh Itu habitat. So, cikgu tunjukkan contoh-contoh habitat. Okey, habitat untuk organisma, haiwan, tumbuhan. Okey, boleh So, ini adalah contoh-contoh habitat. Okey. Kawasan paya, kawasan gurun. Okey, so boleh Senang je. Okey, so sekarang kita pergi kepada spesies. Spesies tu apa? Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okey, so katalah kambing dengan harimau. Boleh tak mereka saling membiak, menghasilkan anak? Tak boleh kan? Kena ngap nanti. Okey, so itu adalah spesies yang berbeza. Okey, so kita tengok contoh kenal tak ni apa? Ya, ini adalah burung bangau. Okey, so kalau kamu tengok burung bangau ni, ada beberapa ekor burung bangau di mana dia berada dalam satu kawasan yang sama. Okey, so kita tengok dia mempunyai ciri-ciri yang sama dan dia boleh saling membiak. Maka ini kita panggil sebagai spesies. Boleh Spesies bangau. Okey, kemudian kita tengok pula populasi. Populasi tu apa? Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey, maksudnya kita jumpa dia dekat kawasan yang sama. Itu contoh Okey, yang bangau ni kamu tengok ada bangau yang putih, ada bangau yang warna pink, tapi mereka masih lagi mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi, mereka masih boleh membiak antara satu sama lain. Maka ini kita panggil populasi. Syarat dia tinggal di habitat yang sama. Okey, ini kita panggil populasi. Okey, boleh Okey, seterusnya. Kamu tengok siput-siput ni, walaupun corak-corak dia berbeza, bentuk dia pun berbeza, tapi dia masih lagi spesies yang sama iaitu siput. Dan kita jumpa dia dekat tempat tinggal yang sama. Maka ini dipanggil populasi siput. Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok komuniti. Okey, komuniti ialah beberapa populasi organisma yang berbeza. Kalau populasi tadi spesies yang sama. Tapi kalau komuniti, populasi organisma yang berbeza. Okey, dan hidup bersama dalam satu habitat. Habitat yang sama. Dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, so contoh dia yang macam bangau dengan siput tadi. Okey, bangau makan siput. So itu interaksi lah. Okey, boleh Okey, so kita tengok contoh. Okey, katalah kita jumpa populasi bangau. Okey, kemudian siput. Okey, populasi belalang. Populasi padi. Okey, populasi itik. Okey, so kalau kita jumpa semua ni dalam satu kawasan yang sama, tempat tinggal yang sama, maka ini kita panggil sebagai komuniti. Okey, boleh Populasi berbeza-beza tapi dekat tempat yang sama. Okey, kemudian kita tengok ekosistem. Okey, ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat.
Okay. Komuniti tinggal bersama-sama dalam satu habitat. So ingat masih lagi dalam habitat yang sama. Saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk komponen bukan hidup. Okay, seperti air, udara dan tanah. Okay, so kalau komuniti tadi semua yang organisma hidup, haiwan, tumbuhan. Tapi kalau ekosistem ni digabung semua sekali. Haiwan dan tumbuhan tadi berinteraksi juga ataupun saling bersandaran juga dengan komponen bukan hidup. Okay, contohnya haiwan dan tumbuhan perlukan apa? Air, perlukan udara, perlukan tanah. Okay, so itu kita panggil sebagai ekosistem. Tengok contoh Okey, katalah dekat satu kawasan sawah padi. Okey, kita jumpa dengan komuniti ataupun populasi haiwan yang berbeza tadi. Okey, komuniti tadi ada dalam kawasan sawah padi. Okey, kita tengok ada bangau, ada belalang, ada pokok padi, ada ular, ada siput, ada itik kan. Okey, kemudian mereka berinteraksi ataupun bersandaran juga dengan apa? Benda bukan hidup. Contoh nak tanam padi kena ada tanah. Okay, so itu benda bukan hidup. Dan mereka juga perlukan apa untuk hidup? Air. Okay, perlukan air, perlukan udara, perlukan cahaya. Okay, so semua ini digabungkan maka terhasillah ekosistem sawah padi. Okay, boleh Senang je kan? Okay, so sekarang kita nak tengok pasal keseimbangan ekosistem. Ekosistem kita ni sebenarnya seimbang jika organisma hidup dan komponen bukan hidup tadi berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Maksudnya mereka bersandaran memerlukan satu sama lain tanpa gangguan luar. Siapa gangguan luar? Manusia lah. Buang sampah dalam sungai. Penuhkan udara dengan asap-asap yang kotor. So apa jadi? Terganggulah keseimbangan ekosistem kita. Tebang pokok. Haiwan tak ada tempat tinggal. Haiwan tak ada makanan. Terganggu ekosistem. Contoh komponen bukan hidup ialah air, tanah, udara dan cahaya. So sekarang kita nak tengok sikit tentang faktor yang mempengaruhi taburan organisma. Maksudnya, dekat kawasan ni organisma banyak. Dekat kawasan ni organisma tersebut sikit. Ada beberapa faktor, iaitu suhu, cahaya dan kelembapan. Cikgu bagi contoh, tengok ni cacing tanah dan kutu kayu. So, bila kita jalankan eksperimen ataupun kajian, kita akan dapati bahawa cacing tanah dan kutu kayu ni, dia suka berada di tempat yang bersuhu sederhana. Cahaya kurang ataupun kawasan yang gelap dan lembap. So, dekat kawasan yang suhu sederhana, gelap dan lembap ni, lebih banyak ditemui haiwan-haiwan ini. Boleh Ni contoh. So kita nak tengok sikit kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. So dekat muka bumi kita ni ada tempat-tempat yang berbeza-beza suhu, berbeza-beza iklim. So contoh kita tengok kat sini, tropika, tundra, gurun. Kalau kawasan tropika, macam mana hidupan kat situ? Kalau kawasan tundra, macam mana hidupan kat situ? Kalau kawasan gurun, macam mana hidupan kat situ? Kita tengok dulu untuk tropika. Kawasan tropika menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. So, contoh organisma dia macam gajah dengan badak air ni, mereka mempunyai bulu yang halus dan sedikit. Sebab apa? Sebab mereka tak nak serap cahaya terlalu banyak. Serap haba terlalu banyak. Seterusnya kita ada kawasan tundra. Kawasan tundra mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Jadi, organisma kat sini, haiwan-haiwan kat sini, dia akan mempunyai bulu yang lebih tebal. Bulu yang lebih tebal dan juga lapisan lemak yang banyak di bawah kulit. Untuk apa? Untuk memerangkap haba. Supaya tak sejuk sangat. Kemudian kawasan gurun. Kawasan gurun mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Jadi, organisma kat sini, contoh unta, dia ada bonggol. Bonggol tu simpan apa? Simpan lemak. Makanan dan air dalam bentuk lemak. Jadi boleh digunakan untuk jangka masa yang lebih lama. Sama dengan pokok kaktus ni. Dia ada duri. Sebab apa? Sebab dia nak menyimpan air. So itu sahaja daripada cikgu. Untuk topik yang seterusnya nanti, kita akan tengok tentang interaksi antara organisma. So semoga bermanfaat untuk semua. Jadi jumpa lagi.